Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dikejutkan dengan satu lagi isu di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Seperti yang kita tahu, kedua-dua pemimpin politik yang terkenal di Malaysia ini akan berhadapan di mahkamah akibat daripada beberapa perselisihan faham. Bagi saya rasa itu adalah perselisihan faham di antara kedua mereka, di mana Dr. Mahathir tidak berpuas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah membuat satu kenyataan di mana kenyataan tersebut tidak menyebut nama Dr. Mahathir. Namun, Dr. Mahathir menganggap kenyataan daripada Anwar itu adalah ditujukan kepada beliau, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan pemimpin ataupun dalam kenyataan itu kononnya pemimpin itu mengaut kekayaan selama menjadi pemimpin sebelum ini. Pada akhirnya Dr. Mahathir tidak berpuas hati dan mereka berdua akan bersemuka di mahkamah. Dan satu yang menarik di dalam video saya sebelum ini, terdapat satu komen yang bagi saya amat panas dan amat mengejutkan. Mungkin ada juga lucu sedikit lah, pelik pun mungkin ada. Dalam satu komen di dalam video yang admin ada post sebelum ini, ada yang kata, Agong perlu tarik balik gelaran Tun sebelum dia meninggal. Bagi saya ini agak kasar, tapi tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam komen ini bagi saya timbul satu lagi persoalan. Agong perlu tarik balik gelaran Tun sebelum dia meninggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu, ada satu sejarah sebelum ini di Malaysia. Kalau saya tak silap, berlaku sudah lama berlaku, di mana pertama kalinya gelaran Tun ditarik balik. Ini berkenaan dengan kepimpinan yang lama, sudah lama limpas, bukan yang sekarang. Di mana penelitian saya ada melihat satu artikel, gelaran Tun pertama kali ditarik balik pada 29 November 1968. Kita belajar sejarah hari ini. Akbar Utusan Malaysia melaporkan yang di Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman telah bertindak menarik balik gelaran Tun daripada Lim Yew Hock. Tiada sebarang alasan diberikan. Yew Hock ialah bekas Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia pada tahun 1963 hingga 1966. Sewaktu di sana beliau menjadi bahan berita hangat di seluruh dunia kerana dilaporkan hilang dari kediamannya di Canberra. Jadi akhirnya ada juga pula sejarah sebelum ini di Malaysia bahwa seorang Tun, satu gelaran Tun telah ditarik balik, yaitu Lim Yew Hock. Jadi mungkin ada sebab tetapi kita tidak tahu sebabnya. Jadi berkaitan dengan komen daripada bagi saya subscriber dari channel ini ataupun mungkin viewers telah buat satu komen yang amat mengejutkan bagi saya yang saya nak kongsi. Persoalannya, adakah komen beliau ini relevan, di mana beliau kata Agong perlu tarik balik gelaran Tun sebelum dia meninggal. Jadi tuan-tuan dan semua, menurut Anda, apa komen Anda? Adakah gelaran Tun Dr. Mahathir relevan untuk ditarik balik? Anda boleh komen di bawah berkenaan dengan persoalan ini. Jadi ini hanyalah komen dari video yang admin ada post sebelum ini. Anda boleh lihat di video sebelum ini. Ada juga yang kata, aku nak tercirit dengar kenyataan seorang bapa perkauman. Bapa minta puji, bapa perompak, bapa projek IC di Sabah, dan bapa penindas, dan bapa ular dari Kerala. Jadi itu adalah komen dari viewers dari channel ini. Jadi bagi saya, itu saya tidak berapa tertarik lah. Namun yang saya tertarik dalam kenyataan ini, dalam komen ini,
Agung perlu tarik balik gelaran Tun sebelum dia meninggal. Adakah itu satu benda yang relevan untuk yang di Pertuan Agung lakukan? Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang seterusnya. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, kembali lagi di dalam channel ini. Saudara-saudara semua, sebelum ini kita digemparkan dengan pendedahan dari SPRM, di mana SPRM telah menyiasat bahkan telah geledah pejabat dan kediaman Menteri Sumber Manusia. Hari ini pula tuan-tuan dan puan, satu lagi kejutan besar, di mana seorang pemimpin dalam kerajaan ataupun menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan membuat satu kenyataan yang bagi saya mengejutkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga sudah pasti mengejutkan ramai, termasuk SPRM sendiri. Anthony Locke telah membuat satu pendedahan. Ada pihak bertanya, adakah Anthony Locke akan dipanggil SPRM untuk memberikan keterangan? Jawabannya di sini. Akhirnya Anthony Locke membuat satu pengakuan, satu pendedahan yang amat mengejutkan. Anthony Locke membuat kenyataan, SPRM belum panggil saya untuk beri keterangan. Persoalan yang timbul adalah, adakah Anthony Locke juga akan dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan? Keterangan tentang apa? Jadi itu menjadi persoalan. Dalam satu artikel dari Malaysia Gini, Setiausaha Agung di AP, Anthony Locke berkata, SPRM setakat ini tidak memanggilnya untuk memberi keterangan berkaitan siasatan kes kelulusan pekerja asing. Namun, Locke yang juga Menteri Pengangkutan berkata, dia tidak pasti jika ada pemimpin lain dari parti itu yang telah dipanggil. Saya rasa kami belum dipanggil. Kami tidak. Saya tidak tahu. SPRM tidak kata, ia berkaitan kes yang mana saya tidak dipanggil katanya. Locke juga berkata demikian ketika mengulas laporan yang menyatakan lebih ramai yang akan disoal siasat, termasuk seorang ahli politik yang menguruskan soal keuangan partinya, berhubung kes melibatkan seorang menteri kabinet. Jadi adakah ini menimbulkan persoalan ramai orang bahwa bukan Menteri Sumber Manusia sahaja yang mungkin terlibat dengan aktiviti ataupun merasual. Adakah bukan Menteri Sumber Manusia saja yang mungkin saja dilihat terlibat dengan rasuah? Adakah Menteri Pengangkutan pun terlibat ataupun menteri-menteri yang lain pun ada yang terlibat juga? Dalam kenyataan ini, Bendahari DAP, Fong Kui Lon, juga berkata dia belum dipanggil setakat ini. Tiada pihak yang hubungi saya, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu, laporan utusan Malaysia yang memetik sumber menyatakan lebih ramai saksi akan dipanggil untuk mengesan sejumlah besar wang tunai yang diterima seorang menteri. Laporan itu tidak menyebut nama menteri tersebut. SPRM kini sedang menyiasat beberapa pemimpin kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar yang juga timbalan Setiausaha Agung DAP. Mereka yang terlibat perlu didakwa. Fong yang merupakan ahli Parlimen Bukit Bintang menegaskan mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah perlu didakwa dan dihukum. Dengan kenyataan ini saya setuju. Mana-mana ahli parlimen, menteri, atau timbalan menteri yang terlibat dalam rasuah perlu didakwa. SPRM perlu bertindak dengan saksama dan dakwa sesiapa saja yang terlibat dalam rasuah. Sumbat mereka dalam penjara, katanya lagi. Sivakumar dilaporkan telah menggantung tugas 2 pegawai kanannya yang disiasat, serta seorang lagi pegawai susulan siasatan SPRM. Pada Isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, tiada keperluan untuk Sivakumar mengambil cuti kerana dia belum didakwa. Jadi saudara-saudara, adakah sebelum ini, adakah selain daripada Menteri Sumber Manusia, menteri yang lain pun terlibat juga dengan rasuah, di mana apa yang saya dapat lihat di sini adalah
di mana laporan utusan Malaysia memetik sumber menyatakan lebih ramai saksi akan dipanggil untuk mengesan sejumlah besar uang tunai yang diterima seorang menteri. Jadi, adakah bukan saja visi Vakumar yang terlibat, atau adakah mungkin saksi ataupun pemimpin politik, menteri, ataupun siapa saja ahli politik di dalam kerajaan yang terlibat dengan isu rasuah ini? Jadi tuan-tuan Bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lain, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.